Okey, soalan dia, Ustaz, bumi ni bulat ke? Bumi ni flat? Allah Ta'ala jawab dalam Quran, fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Pergi tanya pada orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Saya tak tahu bumi ni bulat ke tidak, sebab saya tak pernah tengok bumi daripada jauh. Tanyalah orang yang pernah tengok bumi daripada jauh. Mungkin dia pergi ke angkasa, dia nampak bumi tu bulat ke flat. Tanyalah dia. Siapa orang di Malaysia ni yang Muslim, yang Islam, yang pernah pergi? Tanya dia. Tanya dia, Tuan Syekh, macam mana Syekh, bumi ni bulat ke flat? Dia kata, sepanjang saya naik, waktu saya duduk di sana, saya ambil gambar, saya ambil video, bumi tu spera bulat elok. Saya, bumi ni spera, nak kata bulat penuh pun tidak, spera, kata dia. Sudah, itulah jawapan dia. Kayaknya susah, tuan-tuan. Tetap tak boleh kita cakap pula terpulang pada tuan-tuan. Nak percaya flat pun boleh, nak percaya bulat pun boleh, terpulang. Tak ada macam tu, tuan-tuan. Dalam Islam dia mesti ada jawapan dia. Dia tak boleh kata terpulanglah pada engkau. Kau nak ambil kata haram pun pulang, halal pun sapulah engkau. Tak ada, tuan-tuan. Dia jelas kepada kita. Islam adalah satu agama yang jelas. Okey Ustaz, kalau Ustaz kata Islam tu agama yang jelas, okey, kenapa Allah jadikan babi? Lah, yang tu pula dia tanya. Babi tu mughallazah. Nah, babi ni najis. Dah tahu dah najis, kenapa Allah ciptakan? Tak pasal-pasal kita kena samak, Ustaz. Saya cakap, tidak ada satu benda pun yang Allah Ta'ala ciptakan sia-sia. Rambut yang Allah Ta'ala ciptakan pada kita ni pun ada manfaat. Cantiknya kulit kita ni, tuan-tuan, ada manfaat. Setiap satu benda yang Allah Ta'ala jadikan ada manfaat. Sehinggalah najis dalam badan kita tu pun ada manfaat. Kalau akak tak petikai kulit, akak tak petikai rambut, mata akak cantik, hidung akak mancung, gigi cantik, kenapa akak tak petikai? Kenapa Allah jadikan saya najis? Dalam perut saya ada najis. Kenapa Allah jadikan saya ni kentut? Bayangkan satu ratu cantik yang begitu cantik, kentut busuk. Tengah-tengah duk berlawan berjalan catwalk tu kentut, pom-pom kalah, tuan-tuan. Kenapa? Itulah menunjukkan lemahnya manusia. Yang kedua, nak menunjukkan kekuasaan Allah. Walaupun dia kentut, walaupun dia kencing, walaupun dia busuk, tapi ada manfaat untuk manusia. Ada manfaat. Apa manfaat kencing? Boleh tahu berapa bacaan gula dalam darah kita. Boleh tahu berapa tahap penyakit kita dalam badan. Asid kita banyak mana. Daripada air kencing boleh tahu mengandung tak mengandung. Melainkan orang laki-laki. Jangan abang-abang test air kencing pula. Buat apa tu abang? Nak tengok abang mengandung ke tidak? Kalau otak kau takkan mengandung punya. Air kencing tu boleh bagi tahu, najis boleh bagi tahu. Begitulah dengan babi tadi. Allah Ta'ala ni bukan dia ciptakan babi tu saja-saja nak menyusahkan kita. Ada benda lain yang ambil iktibar daripada babi tu. Yang itu saya tak apa lagi, tuan-tuan. Saya boleh cerita apa dia perangai babi, sifat babi, saya boleh cerita lagi. Yang paling saya tercengang, tuan-tuan, satu laki-laki, dia datang jumpa, dia kata, Ustaz, kalau kita tak beriman pada Allah, kalau kita tak semayang, kalau kita jahat, tak taat pada Allah, kita neraka kan? Yalah, kalau Allah tak ampunkan, neraka lah kita. Okey, soalan saya tak minta Allah ciptakan saya. Kemudian saya tak semayang, kemudian Allah balas saya ke neraka. Kenapa saya ke neraka sedangkan saya tak minta pun saya diciptakan? Kalau tuan-tuan jadi saya, tuan-tuan nak sepak ke tuan-tuan nak buat pun? Kita ni saya nak belasah je, tuan-tuan. Nak jawab apa pada orang macam ni? Kalau soalan dia bodoh, saya boleh jawab bodoh. Ada orang yang tanya pada saya soalan yang bodoh. Ustaz, ya, air mani najis? Tak. Air mani tak najis. Sebab kalau najis, abang pun najis. Sebab tu air mani tak najis. Okey, soalan saya, kalau tak najis, boleh tak kita berwuduk dengan air mani? Saya cakap, abang kumpulkan dulu 2 kolah, kemudian telefon saya. Selagi tak kumpul, tak payah telefon, menyemak saya je. Macam-macam soalan. Itu satu soalan. Ni yang saya sebut selalu, tuan-tuan. Dia kata, Ustaz, tahun ini saya buat korban. Alhamdulillah, bagus. Korban apa? Saya bercerita lama dah, Ustaz, nak buat korban unta.
Tahun ini baru dapat Ustaz. Alhamdulillah, tahniah bang. Unta besar pahalanya bang, korban. Tapi sayang Ustaz. Ustaz, unta Australia Ustaz. Tak dapat unta Arab. Asyik, kenapa pula? Ialah Australia Ustaz, tak tahulah Islam ke tidak unta tu. Saya cakap abang cuba cek tengok dia bersunat ke tidak. Kalau sunat insya-Allah. Takkan itu kau nak tanya binatang Islam ke tidak. Hara orang kita sekarang ni tuan-tuan. Ni yang terbaru tahun lepas, soalan bodoh lagi datang. Dia bergaduh dengan kerani saya depan. Dia bergaduh. Saya tanya apa ruya rendah tu, telefon kerani apa ruya rendah ni. Ustaz, dia tak ada temu janji, dia nak jumpa dengan ustaz. Saya tak bagilah. Tiba-tiba nak kedah masuk je. Dia apa masalah dia? Ada hal kata dia. Tak apalah, panggillah masuk. Saya pun panggil dia masuk. Apa hal bang? Amboi ustaz, susah benar jumpa ustaz ngalahkan YB kata dia. Kena seliang tuan saya. Jumpa YB tak susah macam ini. Saya cakap ramai orang berkata bang, kalau abang tak ikut queue marah orang pula. Orang lain dah temu janji dah sebulan bang. Duduklah bang, tak apalah. Apa masalah abang? Okey ustaz, senang cakap. Ustaz tengok saya. Okey, sekarang ustaz tengok saya. Kenapa ustaz tak kata saya ni Imam Mahdi? Sudah. Ustaz bagikan alasan kepada saya kenapa saya bukan Imam Mahdi. Saya kata wayar putih pula dah. Orang lain cakap saya bukan Imam Mahdi, sedangkan saya ada ciri-ciri keimaman Mahdian itu kata dia. Saya kata, saya tengok badan dia tegap, orangnya besar dia ni, kalau dia rimbuk saya tak bangun dah saya tuan-tuan. Kalau saya kata dia bukan Imam Mahdi, mau dia cekak saya buat smackdown. Saya cakap dekat dia, abang nama apa? Saya tengok abang bulu kening tu bercantum. Macam ciri tu ada lah. Dia punya dahi pun luas, lapang, adalah putih, kulit pun macam ada ciri. Tahu pun tak apa, yang ni lah saya nak. Orang lain tak nampak ustaz. Ustaz nampak. Tapi abang boleh cakap Arab? Tak boleh. Abang duduk di mana? Cemur kata dia. Yang tu silap abang. Imam Mahdi cakap Arab. Jadi abang tang situ silap abang. Abang bukan Imam Mahdi abang. Oh ya ustaz ya. Imam Mahdi cakap Arab. Situ letak betul tu bang. Oh ya. Saya sampai sekarang berdoa tuan-tuan, janganlah dia masuk kelas bahasa Arab tuan-tuan. Lagi 2 tahun dia mengaku pula. Ana kalim fil lughatil arabiyyah, mampu itu tuan. Subhanallah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ketahuilah wahai saudaraku, orang yang dua muka ini sejahat-jahat orang di negeri akhirat. Jikalau dua mukanya itu bukan kerana muslihat agama. Ada manusia yang depan kita ni baik, belakang ni subhanallah. Sebab tu hari ni manusia dia melihat kepada packaging, labeling. Orang kita melihat kepada packaging ni masalah. Sedangkan Tuhan tidak melihat kepada luaran kita, packaging kita. Nak buat apa nama package macam mana? Kita sekarang melihat. Tuan-tuan tengok saya pakai baju pink pula. Tak ada. Pakai ceramah pakai baju batik pink pula. Macam orang Kelantan. Macam orang Kelantan. Pink nampak. Tuan-tuan nak banding dengan saya dengan Datuk Nurdin ni tuan-tuan, menang dia. Dia dengan jubah, Tan Sri dengan jubah, saya dengan baju batik. Dia orang ni lebih bertakwa daripada kita. Tengok serban, tengok selempang pula. Allah, yang main ceramah tu pula songkok GST. Ni songkok GST ni, geng songkok tinggi. Kompom tak ada iman, lemah iman. Dah, Islam dia tak, Allah Ta'ala dia tak tengok pada luaran macam tu. Dia tak tengok warna kulit, dia tak tengok hitam putih, dia tak tengok cerah gelap. Tuan-tuan malam ni pakai jubah pun bagus, pakai baju Melayu pun bagus, janji tutup aurat. Janji pakaian bersih, janji pakaian cantik. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah. Baik, pakailah perhiasan kamu bila ke masjid.
Pakaian Tan Sri Datuk ni inilah tercantik bagi mereka. Jubah beli kat Madinah, silakan. Pakaian abang haji kita ni inilah yang tercantik pada dia, silakan. Saya bawa 8 lai baju tuan-tuan, nak ceramah sampai hari Ahad. Inilah pakaian saya yang tercantik 8 lai pada rumah. Saya pakailah. Allah kata pakailah yang tercantik bila datang ke masjid. Uzu zinatakum 'inda kulli masjid. Dia tak tengok luaran, yang Allah Taala tengok dalaman hati kita. Bersih ke hitam ke hati kita.